pengertian solat qasar. Okey, pengertian solat qasar. Apa itu pengertian solat qasar? Okey, ini dia. Okey, pendek tetapi kita kena faham. Okey, memendekkan. Okey, memendekkan. Qasar memendekkan. Memendekkan apa? Ini dia. Kita memendekkan solat 4 rakaat kepada 2 rakaat. Itu yang kita kena faham. Jangan kita jawab solat qasar ialah memendekkan solat. Kalau kita memendekkan solat, jawapannya dia bukan jadi solat, dia akan jadi sebab dia memendekkan solat. Sebab itu kena faham konsep dia. Sebab pernah keluar soalan dan ada pelajar yang tulis memendekkan solat, bermakna tidak betul jawapan. Sebab itu kena faham. Pemendekkan solat 4 rakaat kepada 2 rakaat. Okey, Ustaz terjemahkan dia kepada bentuk gambar rajah. Okey, ini 4 rakaat pergi kepada 2 rakaat. Ini kata kunci yang perlu kita tahu. Qasar ni maknanya 4 rakaat pergi 2 rakaat. Bila kita faham konsep 4 rakaat pergi 2 rakaat, kita boleh buat ayat. Maknanya kita kena faham konsep dia. Pendek 4 rakaat 2 rakaat. Maksudnya kita buat cerita memendekkan 4 rakaat kepada 2 rakaat pun boleh, dapat juga markah. Kalau nak markah penuh, memendekkan solat 4 rakaat kepada 2 rakaat. Okey, jelas? Itu pengertian qasar. Ingat lagi pengertian jamak? Jamak himpunkan. Qasar pendekkan. Himpunkan apa? Himpunkan solat. Himpunkan 2 solat. Ya, ini pendekkan 4 rakaat kepada 2 rakaat. Itu kita kena faham konsep. Okey, alhamdulillah. Okey, kalau sekiranya ada yang nak bertanya, tak faham, boleh tulis dekat ruang chat. Nanti Ustaz kon boleh ajukan. Okey, insya-Allah. Okey, kita lihat. Kita dah tahu tadi pengertian solat qasar. Sekarang kita lihat apakah solat yang boleh diqasarkan. Solat yang boleh diqasar, kita tahu solat fardu ada 5. Solat fardu ada 5. Dalam 5 solat fardu ini kita boleh qasarkan dia. Okey, apa dia? Pertama, solat zuhur. Okey, sebab apa solat zuhur? Sebab zuhur 4 rakaat. Kena ingat qasar ni hanya solat yang berkaitan dengan 4 rakaat sahaja. Yang kedua, solat asar 4 rakaat. Dan yang ketiga, solat isyak. Maknanya solat qasar yang boleh dilakukan hanya solat zuhur, asar dan isyak. Kerana solat ini 4 rakaat. Qasar maksudnya memendekkan 4 rakaat kepada 2 rakaat. Okey, jelas Maknanya subuh dan maghrib tidak boleh diqasarkan. Sebab apa? Sebab bilangan rakaatnya subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Bermakna tidak boleh diqasarkan. Qasar hanya untuk solat 4 rakaat. Okey. Kita lihat hukum solat qasar. Apa sebenarnya hukum solat qasar ini? Okey, adakah dia wajib, sunat aihad dan sebagainya? Okey, jawapannya ialah harus. Okey, hukum solat qasar ialah harus. Harus maksudnya dibolehkan. Maknanya kita boleh pilih sama ada kita nak buat atau tidak. Itu maksudnya harus. Okey, maknanya bukan kita kena buat. Tak. Maknanya kita boleh buat pilihan. Itu maksudnya harus. Okey, hukum solat qasar harus. Okey. Di sini Ustaz nak buat kesimpulan sikit mengenai solat qasar. Okey, kita tahu solat qasar ini merupakan rukhsah dalam solat. Kena ingat rukhsah dalam solat. Kena ingat rukhsah dalam solat ialah solat qasar dan juga solat jamak. Apa itu rukhsah? Cuba tulis dekat ruang chat. Apa itu solat qasar? Apa itu rukhsah? Apa itu rukhsah? Saya nak tengok jap. Ada yang jawab tak? Siapa itu rukhsah? Rukhsah tu apa tu Ustaz? Ada yang tanya. Syafi Nur Faizal tanya. Ada yang tanya apa tu rukhsah? Tu Alia Syuhada tanya.
Mungkin ada yang dah tahu, tak apa, Ustaz saja nak tengok. Ini kita kena tahu apa itu ruksah. Buat saya fikir. Bukan apa itu ruksah, ruziah, bukan ruksah, ruziah, ruksah. Ruksah tu memang tak jumpa. Saya tunggu jap. Ada tak di kalangan kita yang boleh jawab apa itu ruksah? Kalau siapa yang pernah ikut Ustaz punya kelas pada bulan puasa mengenai solat jamak, Ustaz ada terangkan. Tak apa, Ustaz tengok. Apa dia ruksah? Kalau rosak lain, rusah pun lain. Ustaz, ada yang nak jawab adik Afif cakap apa, memendekkan. Betul ke salah? Memendekkan. Memendekkan itu qasar. Qasar memendekkan, ruksah. Ada yang jawab Fatimah, Ustaz tak nampak tadi. Fatimah ada kata keringanan. Okey, ada boleh terima, ada sikit lagi. Apa itu ruksah? Ruksah itu apa? Okey, ruksah itu ada dah sikit. Azizah, keringanan yang beri oleh okey, ada terima sikit. Ialah kemudahan. Okey. Cempaka jawab apa? Kemudahan. Cempaka jawab panjang, tepat tu Cempaka jawab. Cuma tak tempat je. Muhammad Syami tu, macam Muhammad Syami panjang tu. Syami pun sama kat. Alhamdulillah. Okey. Dah ada jumpa. Terima kasih Muhammad Syami, terima kasih Cempaka. Okey. Itu dia. Alhamdulillah. Okey, ini jawapan dia. Sama juga dengan Cempaka dan Fahmi jawab tadi. Okey. Iaitu keringanan dan kemudahan. Ada dua. Keringanan dan kemudahan yang diberi oleh Allah untuk beribadah. Itu maksudnya ruksah. Maksudnya Allah bagi kita kemudahan. Allah bagi kita keringanan. Allah bagi ringan. Allah tak nak membebankan kita kepada umat Islam untuk beribadah. Okey, iaitu hanya pada bila? Ini dia, waktu musafir. Okey, waktu musafir. Betul kena ingat. Maknanya ruksah ini diberi kelonggaran, iaitu kemudahan Allah beri pada kita waktu kita musafir. Itu kena ingat. Ruksah ni dalam solat, solat qasar dan jamak ini waktu musafir Allah bagi kelonggaran. Tetapi kalau kita tak nak gunakan ini, tidak menjadi masalah, sebab ia adalah pilihan, kemudahan Allah bagi. Allah bagi kemudahan. Kalau contohnya kita jalan jauh, kita tak nak buat solat jamak, kita tak nak buat solat qasar, boleh. Boleh. Kita panggil sebagai solat tamam. Tamam maknanya solat tu sempurna. Kita buat 4 rakaat. Okey. Jangan lepas ni kita pergi solat, kita nampak adik kita ke buat solat, kita ke buat solat solat zuhur 4 rakaat juga. Dia tak nak buat jamak. Kita pun marah. Mana boleh pak cik kena buat solat jamak juga. Bukan. Jamak dan qasar adalah ruksah, pilihan Allah bagi kita. Maka kita nak ambil, kita ambil. Kalau kita tak ambil, tak ada masalah. Sebab itulah Islam itu indah. Islam itu sangat memudahkan kita. Okey? Jangan pula kata alasan ruksah itu Allah bagi chance kita solat ke tidak. Itu salah. Ini kemudahan untuk kita beribadah, kita buat 4 rakaat kepada 2 rakaat. Okey, clear yang ni? Okey. Tu Ustaz ada tanya tu. Ada budak tanya, bila kuasanya nak guna tu lebih punya KM-nya 84 km ke 84 km ke? Okey. Bila rusah ni? Okey, rusah ni salah satunya ialah musafir. Musafir maksudnya mesti 2 marhalah. 2 marhalah. Kalau dalam buku dalam kitab Ustaz jumpa dia ada kata 90 km. Okey. Ada yang kita kata 84 km, 84 km. Maknanya antara dua tu lah, 84 km ataupun 90 km. Maknanya itulah 2 marhalah. Okey, maknanya 2 marhalah. 2 yang kita boleh guna. Okey, 84 km ke atas ataupun 90 km ke atas. Okey. Maksudnya kita pergi musafir, perjalanan jauh, ataupun kita pergi ke suatu majlis bukan atas sebab maksiat. Maknanya kita pergi majlis yang jauh, maknanya majlis ilmu ke sebagainya, atau balik kampung, maknanya kita boleh membuat solat
qasar. Janji dia lebih 84 km ke atas. Okey, clear? Okey. Kurang 84 dia tak boleh tanya ke Ustaz? bawah 84 tak boleh. Contohnya kita balik kampung. Balik kampung ni kena confirm betul balik kampung yang 84 km ke atas. Contohnya kampung Ustaz Negeri Sembilan. Ustaz balik kampung, kampung Ustaz dekat Kuala Pilah, Seremban Kuala Pilah. Baru 30 km. Kita pun kata, kita kena musafir. Salah. Balik kampung yang dalam kurungan dia 84 km ke atas. Barulah boleh solat jamak. Okey? Jelas. Musafir maksudnya perjalanan jauh.